Okey dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Waitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Macam biasa, sebelum kita teruskan sama-sama niat i'tikaf, supaya kita ketika kita berada dalam majlis ilmu ni, dalam masjid, antara pahala yang kita dapat secara tak langsung, kita dapat pahala i'tikaf kan, duduk saja. Tidur tak apa. Tak. Hari ni ada nak tidur letih buat kerja siang tadi. Duduk tidur. Yang pertama, pahala dengar duduk dalam majlis ilmu boleh. Ni i'tikaf dulu. Boleh pahala duduk dalam masjid ni i'tikaf. Tak. Isyak lagi. Oh, pesan orang tepi gerak tu. Tak. Jumaat tadi siapa dah tidur? Saya mai Jumaat dia tak tahu orang sebelah saya dia buat kerja apa hari ni. Ngeruh siap. Ngeruh siap tidur. Nah, tapi bila Tok Imam sebut nak semayang kan, habis tu Tok Khatib sebut boleh ada yang bangun. Satu kau kata kejap sungguh khutbah hari ni. Jabat agama tulis. Padahal apa yang kita tidur. Ada satu cerita, dia musafir. Lepas tu dia singgah satu masjid. Mungkin kena dengar dah kot. Dia singgah satu masjid, dia pergi awal lah sebab musafir kan. Tapi dia tak mau tinggal Jumaat, dia nak sembahyang Jumaat. Bila pergi masjid awal, dia duduk. Dia bangun kan, tak ada dah. Dia bangun pukul 2 lebih, pukul 3 bangun. Dia kata masjid ni sesak ni. Dia duduk dari tadi tak ada orang gitu. Daripada dia masuk pukul 12 lebih, dia kejut tidur pukul 2 tak ada orang. Maknanya orang pergi masjid kampung tu. Tak. Rupa-rupanya apa? Dia masuk tidur, orang mari mayang Jumaat baca khutbah, dia tidur lagi, orang balik baru dia bangun. Tapi kalau dia tetap bapa punggung, dia boleh pahala je. Sah je mak dia. Dia bangun semayang siap. Ni dak nyenggeng. Letih sangat kerja. Kerja pasal borong pukul 3 gidah. Pukul 4, pukul 2 gidah. Ikan sapa ke, buah sapa ke, sayur sapa dak pagi Jumaat. Balik tidur, balik sibuk-sibuk pukul 11 pergi main Jumaat lalu. Dia duduk sela, tidur sela tu sujud gitu, naik punggung. Ataupun dia duduk nyenggeng di tiang. Saya sekali semayang di Masjid Ladang. Budak seorang, pakcik seorang. Ayah-ayah lah. Dia bukan duduk sela. Dia duduk cakung. Tahu cakung tak? Cakung. Bila habis semayang, bila habis baca khutbah, kita tengok memang dia tidur sedap sungguh. Mungkin letih kot tau. Selepas baca khutbah, orang komat dia bangun semayang sekali. Kita nak tegur, takut dia marah, nampak muka baik-baik. Kan duduk balas sudah situ. Jadi duduk dalam masjid ni, apa pun yang kita buat, duduk i'tikaf, niat dulu. Lepas tu niatlah tuntut ilmu, ikhlas, tak?
Jadi insya-Allah malam ni kita sambung kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang yang lalai. Sebelum saya teruskan cerita kita pada malam ni dalam kitab yang kita baca ni, kita mengambil iktibar apa yang berlaku di bumi Turki. Ada setengah riwayat sebut 20,000. 20,000 orang mati. Ada setengah riwayat sebut 17,000. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sebenarnya apa yang berlaku ini adalah ada mereka yang melihat benda ni sebagai satu bentuk ataupun satu cara Allah nak meningkatkan keimanan. Betul tak? Allah nak angkat darjat. Allah nak bagi kepada kita satu kekuatan, iaitu kekuatan iman. Kekuatan iman. Kontraktor dia tengok dia buat bangunan besar, dalam masa 3 hingga 5 saat runtuh bangunan-bangunan yang sangat besar. Dahsyat tuan-puan. Ni muslimin muslimat. Ada seorang anak menjadi yatim piatu. Allahu Akbar. Bukan seorang. Bukan seorang. Ada ibu menjadi balu, kan? Jadi tidak ada suami. Ada suami yang kematian isteri. Sangat dahsyat. Kalau kita tengok sambil-sambil, sebab gegaran dia bukan kata dia jadi ni lepas tu dia habis, bukan. Dia ada gegaran rentetan. Sebab gegaran dia terlalu kuat sehingga 7.8 karakter. Kita tak tahulah kalau jadi sini. Allah sangat melindungi Malaysia kita ni daripada segala bala-bala yang seperti ini. Kalau kita tengok Aceh, Palu, sangat teruk, menelan bumi. Tetapi Malaysia Allah bagi lagi. Satu sudut saya tengok Allah nak sucikan bumi tersebut. Apabila rumah terbakar, sebenarnya Allah nak menyucikan harta tersebut. Allah apabila dia nak menyucikan harta, terkadang Allah ambil. Sebab apa? Apabila berlaku demikian, kita balik kepada Allah. Kita balik kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Saya tengok keadaan yang berlaku, betul lah satu sudut orang sebut mengerikan. Tetapi Allah nak menyucikan bumi Turki daripada segala apa yang ada, mungkin maksiat, mungkin dosa-dosa yang masyarakat buat. Itulah kita tengok apabila berlakunya di Aceh. Apa yang berlaku setelah daripada itu? Masya Allah. Di Palu, orang meninggalkan amalan-amalan yang tidak baik LGBT yang berlaku di Palu. Pemujaan pantai yang berlaku, orang tinggal selepas daripada itu. Siapa boleh? Pemerintah tegur, dia marah. Betul. Apabila Toto Alim, ustaz-ustaz menegur, dia marah. Apabila Allah menegur, tidak ada seorang pun dapat menghalang. Maka demikianlah apa yang berlaku di bumi kita ini, kita perlu ada sifat, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita menyuruh kepada perkara kebaikan dan mencegah perkara-perkara yang mungkar. Sebab apa? Sebab zahir kesesatan, kejahatan, kerosakan adalah daripada tangan-tangan manusia. Maka terangkatlah rahmat. Lalu apabila kita nak dapat balik rahmat, Allah menyucikan balik tempat tersebut dengan apa? Dengan bala-bala ataupun dengan musibah-musibah. Apabila suci, lalu Allah turunlah. Ramailah berdoa kepada Allah, ya Allah hilang isteri, ya Allah hilang rumah. Berapa juta, berapa orang hilang tempat duduk, kediaman. Saya nak bagi tahu, inilah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika sekiranya kita rasa tak sanggup untuk melalui jalan demikian, laluan-laluan demikian, maka kita jaga baik-baik daripada berlakunya maksiat berleluasa, maksiat terang-terangan. Jangan sampai Allah menegur kita dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala ke atas muka bumi ini.
Kita harap beberapa sudut apa yang berlaku di Turki, sebahagian di Syria, kan, sebahagian kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka satu gantian yang besar nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala angkatkan kesedihan yang ada dalam diri mereka supaya Allah Subhanahu wa taala beri kegembiraan kepada mereka yang dijanjikan oleh Allah. Siapa yang diuji maka dia sabar, tempat dia adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung, ada satu riwayat menceritakan bahawa seorang pemuda yang mempunyai raut muka yang agak baik telah masuk ke rumah Nabi Allah Daud alaihi salam. Ini kita sambung tentang zakat yang kita baca telah lalu. Dan dia memberi salam kepadanya. Salam ini bukan baru lagi. Di zaman Nabi Daud alaihi salam dah dilakukan, dah dilaksanakan perbuatan iaitu salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lafaz salam telah disebut di waktu mana? Zaman Nabi Daud alaihissalam lagi. Hari ini kita hanya bagi salam kepada orang yang kita kenal. Betul tak? Kalau kita lalu mana-mana, duduk dalam masjid, tempat kita semayang ke, kita duduk mana-mana, orang yang kita tak kenal, boleh jadi kita tak salam pun dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi kita tak bagi salam pun. Ataupun kita sendiri, kita pergi mana-mana tempat, ada orang lalu tepi kita, ataupun singgah, contoh kita parking kereta, ini sebelah kita, ini kita, lalu kita tengok dia, kita tengok saja-saja je lah. Betul? Ataupun kita bagi salam, Assalamualaikum. Ataupun dia bagi salam kepada kita. Adapun kita jumpa sahabat kita yang kita kenal, lalu kita bagi salam, betul tak? Kita tak bagi salam juga. Tak bagi salam. Kita jumpa kawan kita, sekarang ni orang bagi apa? Hello. Angkat telefon sekarang ni, hello. Hello, lepas tu nak jawab mana? Waalaikumsalam. Boleh lawan tak? Hello dengan Waalaikumsalam. Tak kena tak? Ni. Ataupun happy, kan? Salam Assalamualaikum ni selamat, salam sejahtera ke atas kamu. Maknanya kita mendoakan kebaikan ke atas si fulan. Kalau kita bagi perkataan hello, kita nak jawab apa? Ataupun kita sebut happy ataupun Shopee. Nah, jadi Nabi Daud, di zaman waktu Nabi Daud ni, ada seorang pemuda datang ke rumah Nabi Daud, lalu dia bagi salam, kan? Bagi salam. Sebab tu kita perlu ajar generasi demi generasi salam ini, kan? Masuk rumah bagi salam. Lepas tu pula adab-adab macam mana pula? Orang, contoh kita sedang duduk, kita duduk macam ni, kan? Orang baru masuk dalam majlis ilmu, tidak boleh diberi salam. Masuk-masuk kuat sangat wahai beri salam. Assalamualaikum dari pintu belakang tu. Tak kena. Ataupun majlis makan. Majlis makan, apabila kita nak balik, orang duduk makan bolok ni, duduk punya nasi, dia bangun, dia nak balik, Assalamualaikum, balik dulu. Tak kena juga, makruh, kan? Ini kita tak tahu. Ustaz kata kena beri salam, habis je beri salam. Nak masuk tanda tak boleh. Assalamualaikum, siapa ada dalam air? Assalamualaikum. Tak. Bukan kata semua tempat bagi salam. Jumpa dalam tanda. Dalam tanda. Dia kata kena beri salam, kan tak? Kena beri salam. Jumpa dalam bilik air, dalam tanda. Assalamualaikum. Oh, you buat baik. You buat barak je. Hak tukang, hak boleh, hak dapat salam ni, tak tahu benda juga, dia jawab Waalaikumsalam. Sama kuat dengan beri salam. Dan yang bang, jangan buat gitu. Ada tempat yang
diajar oleh para alim ulama tempat mana kita kena beri salam, tempat mana tak perlu beri salam. Orang yang berjalan dengan orang yang duduk, mana yang perlu bagi salam? Ni kita dalam majlis, orang yang masuk, hak mana kena beri salam, mana kena jawab salam. Maka di sana ada dalam kitab-kitab adab. Ni kena tahu juga. Orang tahu, orang tengok, tak beradab mana dia ni, tengah makan beri salam juga. Sayang ayam duduk nasi duduk dalam mulut blok dah jawab. Tak jawab VIP, tak jawab datuk. Tak datuk tak sedih kadang-kadang. Hak dia yang kita ni marhai dia panggil. Datuk nak balik, datuk beri salam, Assalamualaikum, balik dulu. Bolok wak makan nasi. Jadi kena tahulah adab. Di rumahnya, yang rumah Nabi Daud. Lalu malaikat itu berkata kepada Nabi Daud alaihi salam, sesungguhnya umur pemuda ini tinggal 6 hari sahaja lagi. Ada malaikat bagi tahu kepada Nabi Daud, bagi tahu bahawa umur pemuda ini ada 6 hari lagi. Kalau kita tak, saya nak tanya, kalau kita ni tahu dua keadaan. Kalau kita ni tahu kita mati bila dan keadaan kita mati, agak-agak ke mana kita? Saya rasa warak dom lah ke ni. Tak ada seorang nak buat benda lara jahat kutuk kat orang, betul? Kalau kita tahu ni atas kepala ni, siapa aja tengok cerita dia gembor. Dulu kita budak-budak dulu dia gembor, kalau dia mati dia tubik belakang lagi dalam katung tu, dia ada musim atas ni tak, maknanya roh dia lah. Kalau kita ni ada tubik atas kepala ni, tarikh sekian-sekian, sudah lah. Itu yang pertama. Kalau kita ada tarikh kita nak mati, itu yang pertama. Yang kedua, jika sekiranya hari ni kita mati, 3 benda diberi peluang, 3 benda, kenapa kita nak buat? Ayah kita, kenapa kita nak rasa? Nak kenapa? Ngaji. Nak kenapa tak imam? Taubat. Tak. Kalau 3 lah, kita buat 3. Banyak sikit. Belakang 3 benda, kenapa? Dalam Quran dia kan, subuh, Jumaat dia baca, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihin mukinun. Waktu tu manusia yakin kan, tengok dah, dengar dah apa yang berlaku dalam alam barzakh ni, di pada mahsyar ni, lalu berdoa nak balik semula di atas muka bumi ni, nak buat apa? Tahu Ibnu Katsir menyebut manusia nak buat apa, tahu tak? Tahu tak? Ibnu Katsir menerangkan ayat ni, manusia kalau dia balik, diberi peluang, dia nak sedekah. Betul tak sedekah? Sedekah. Tengok ni, orang sedekah kapek, bagi duit, sedekah kapek, bagi duit buat bangunan ni. Dia masjid ni berapa tahun dah? 10. Ada 10 tahun. Dah apa lagi? Hampir 10 tahun. Maknanya orang sedekah tanah ni, masjid ni, bangunan ni, yang dia bagi juga dana ke kan, nak buat kapek ke apa ke, dia dah dapat dah, tak putus-putus, tak putus-putus. Tapi kita tak memikir tak? Hari Jumaat baru nak memikir. Mujur tu pun mujur mari masjid hari Jumaat. Kalau nak mari masjid pakat tak ada tu, tak ada apa. Jadi seorang pemuda mari ni rumah Nabi Daud, dan malaikat bagi tahu. Malaikat bagi tahu kepada Nabi Daud, seorang pemuda ni umur dia hanyalah tinggal 6 hari lagi. 6
hari nak buat benda 6 hari ni. Sibuk benar kalau orang duduk dalam jara pun yang memang dia akan contoh hari Jumaat dah, hari Khamis dia standby siap-siap. Siap-siap untuk tukar tempat duduk seorang dah. Sebab apa, pagi Jumaat tu pukul 7 dia kena gantung. Biasa gitulah. Sebelum digantung ni macam-macam minta. Nak minum air banyak, nak makan nasi ada, nak semayang sunat taubat ada. Allahu Akbar. Nak jumpa ngemuk ada. Sebab apa? Sebab dia akan digantung sampai mati. Dia bukan digantung sampai mati. Kalau penjara pula, dia ada penjara seumur hidup. Seumur hidup ni, kalau dia 50 tahun, maknanya ia akan duduk 50 tahun. Kalau 30, dia duduk 30. Lepas pada 30, dia boleh tubik lah, kan? Ataupun ada kat jamin ke, ada kabel besar sikit ke, boleh tubik awal. Ataupun penjara hayat. Penjara hayat ni tak ada, memang dia sampai mati duduk dalam jil. Ni dia tengok dunia, dia hidup juga, kan? Yang orang yang akan digantung sampai mati ni, dia tengok berat dia ni 70, berat ni 40 contoh. Gantung tak mati, dia duduk jeruk gitu lah. Kalau 40, maka dia perlu tambah berat bawah kaki dia 12 ni, dia ikat batu berat, dia tambah biar jadi, menambah contoh biar jadi 100 kilo contoh. Bila terbuka kan, terbuka pintu tersebut, habis lalu, kan? Sebab dia tengok contoh 30 ke 40 ke, jeruk ni dia tidak mati, tok gitu je. Maka pemberian waktu dia bagi tahu dulu, esok akan digantung. Maka ada permintaan apa-apa tak? Okey lah kalau ada peluang macam tu. Ni kita hidup macam ni, tiba-tiba senyap, tiba-tiba Allahu Akbar, kan? Pemuda ni dia diberitahu, malaikat bagi tahu kepada Nabi Daud. Kita tengok cerita dia. Pemuda ni tahu tau, ataupun macam mana cerita dia, kan? Kalau ada dah jara nak kena ukur katung tu, dia tahu. Ni pemuda ni tahu ke tak? Dan Nabi Daud tahulah. Sebab apa? Malaikat yang bagi tahu. Dan malaikat tahu ke? Malaikat tahu apa kerja dia, kan? Dia tahu kan? Malaikat ingat tak nama malaikat dengan kerja dia? Tak ingat. Anak-anak kita ingat Jadi maka Nabi Daud alaihissalam terkejut mendengar kata-kata itu. Nabi Daud terkejut, Nabi pun terkejut. Kalau tuan sendiri lupa tak jalan dah. Saya banyak dengar cerita kan, penghuni penjara ni, kalau dia nak dibawa ke kita panggil apa, ruang untuk gantung sampai mati ni, biasanya dia tak jalan sendiri. Sebelah ni orang pegang, sebelah ni orang pegang, Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Luar debel sangat. Mudah kenal orang. Luar debel sangat luar. Aku jumpa penjaga, aku jumpa penjaga kena. Tengok tak? Luar. Tujuh keturunan aku cari. Tak jumpa aku cari. Aku suruh orang cari. Aku suruh anak aku cari. Luar. Dapat maklumat, kena ukur kata sampai mati, dak jalan. Allahu Akbar. Dak jalan. Dah nak lakuh dak orok ni, dak orok. Sebab tahu dah kayak pergi jumpa dengan tali. La haula wala quwwata illa billah. Kita ni tak berasa sebab apa? Kita tak tahu sakit macam mana. Malaikat jeruk terik pisahkan kita ni daripada roh dan jasad kita ni. Roh dalam ni pisah dengan kita ni kan. Seumpama ulama sebut, besi yang buruk disalut dengan satu kain, lalu disenjah. Allahu Akbar. Berpisahnya roh dan jasad.
Hidup buat sedek gitu lah. Waktu tak tahu. Allahu Akbar. Nah, saya pelik kot kadang-kadang ni. Orang kenal saya kan. Saya sebut sebab apa saya pelik. Orang kenal saya, dia tahu kita ngajar masjid ni. Nah. Bila kita lalu nak pergi nak balik, kita lalu jalan rumah ni. Dia duduk luar sakut jibak, sakut baju, duduk jemur tak. Dia jemur baju ni. Dia jemur kain. Bila kita lalu, dia berapa lagi masuk dalam rumah. Sebab dah tutup kepala. Kita pelik. Sebab apa dia lari daripada kita? Sedangkan Allah ni hok duk tengok ni. Allah duk tengok ni. Kita duk baca ayat kursi selepas sembahyang. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Tidak ada Tuhan. La ilaha illa hu. Tidak ada Tuhan melainkan diri. Al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang maha kuat. Ni kita tengok di Turki, maha kuat Allah. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah ni sifat dia apa? La ta'khuzuhu sinatun. Allah sifat dia tak mengantuk. Kita malam tidur, pagi tidur, Jumaat tidur, malam Isyak tidur, subuh tidur. Tahu? Duk kedai kopi duk tidur atas meja. Gang. Nah. Allah la ta'khuzuhu, tidak mengantuk, wala naum, tidak tidur. Kita tidur macam mati. Tengok ke tebah. Saya pelik ni sebab apa? Bila kita lalu, dia boleh lari. Lepas tu tubik, kita lari siapa jauh sikit, itu tubik pula. Jonggol-jonggol kepala kita. Duk tutup kepala kau. La ilaha illallah. Apa benda ni? Iman. Mak Nabi Daud terkejut. Nabi seorang rasul, Nabi terkejut bila diberi tahu oleh malaikat bahawa pemuda ini hanya 6 hari lagi hidup. Kita nak kejut benda tu sah, tak tahu benda biasa kita. Terkejut Nabi Daud. Allahu Akbar. Mendengar kata-kata itu, kemudian baginda menanti tempoh 6 hari itu. Lalu baginda Nabi Daud ini tunggu 6 hari tersebut. Tunggu sehingga berlanjutan 6 bulan berlalu. Tunggu lagi. Malaikat kata 6 hari. Tunggu. Dah bila tahun tarikh mati ni, Nabi Daud tunggu nak tengok apa-apa berlaku kan. Sehingga 6 bulan yang berlalu, namun pemuda itu belum lagi mati. Kemudiannya malaikat maut datang mengunjungi Nabi Daud alaihi salam. Selepas 6 bulan lalu, baginda bertanya kepada malaikat tersebut, wahai malaikat maut, wahai malaikat maut. Malaikat maut, malaikat nama dia malaikat. Israel. Iskofi. Nak kopi gitu. Lalu kemudiannya malaikat maut datang mengunjungi Nabi Daud alaihissalam selepas 6 bulan lalu. Baginda bertanya kepada malaikat tersebut, wahai malaikat maut, sesungguhnya engkau telah katakan dahulu umur pemuda itu hanya tinggal 6 hari, tetapi sekarang ini sudah 6 bulan berlalu, dia belum mati. Lalu malaikat itu menjelaskan kepada Nabi Daud alaihissalam, pemuda itu ketika keluar daripada rumahmu dahulu, ia telah bertemu seorang fakir, lalu diberi kepadanya sedekah. Dengan itu aku tuliskan baginya umurnya yang 6 hari itu menjadi 60 tahun. Aku tidak akan mengambil nyawanya kecuali selepas daripada itu. Kaji dengar tak? Nak umur panjang kena sedekah. Erat silaturahim. Jaga hubungan ukhuwah. Kaji dengar tak? Ini antara riwayat dia nak bagi tahu kepada kita. Hadis ni tambihul ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Ini kisah yang kita sebut dalam, yang ulama sebut dalam ni. Saya bacakan kisah yang disebut
di dalam kitab ni. Seterusnya Nabi SAW menyebut, sebab apa hadis ni malam ni? Hadis ini berkaitan dengan zakat. Kan, zakat kita dengar baca sebelum ni, iaitu azab yang kita ada dengar dah dulu, azab bagi orang yang tidak membayar zakat. Ni kelebihan orang yang bayar zakat. Dan antara istilah zakat juga disebut sebagai sedekah. Antaranya sedekah wajib dan sedekah sunat. Jadi kalau hak baru mari malam ni tu bila tak tahu benda, tu maksud dia je. Biasalah. Orang kata dulu kita panggil poteng kelas. Tak, mari. Bila perasa kau masa belajar tak ada masalah ni masa belajar dulu. Tak. Rupa-rupanya tak rehat kita dak mari. Kelas tu ada. Cikgu mengajar hak masa kita dak mari hari tu, ataupun masa kita tidur, ataupun masa kita tandas. Biasa tak? Biasa kan? Orang lain faham molek, rupanya kita tak tahu. Rupanya waktu cikgu khabar tu kita tubik, kita pergi tandas, kita pergi minum air, kita kata cikgu kita tandas ajak, ada pergi kating. Tak, dahaga kata. Sambungan seterusnya, Nabi SAW menyebut keburukan orang tidak menunaikan zakat dengan sabdanya yang bermaksud, ni sabda Nabi SAW. Seterusnya, orang yang tidak menunaikan zakat diturunkan daripada langit setiap hari 72 laknat. Orang yang dah bayar zakat ni tidak nampak laknat Allah ni hok jenis mana. Tak. Kan ambil kereta rosak, piti tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa piti? Kan ambil kereta rosak, orang pakai kacir je. 2 tahun sekali tak baiki. 2 tahun tak baiki sekali pun. Tak, tukar lenda. Tayar, tukar tayar. Kita kereta baru dah 40 tahun ni, masuk pakai semua rosak. Ataupun ada anak tak jadi orang. Tahu kan masuk anak tak jadi orang. Tak dengar kata ada isteri tak hormat, duduk depan orang cakap tak beradab. Kan? Kita tak ada kat rumah, dia buka aib kita. Macam-macam Allah akan hantar apa? Akan hantar laknat. Laknat ni kita tak nampak. Pasal apa kita nampak laknat runtuh bangunan baru nampak. Kita nampak laknat macam mana? Aksiden pecah kepala, acur, baru nampak laknat. Ni anak jahat, anak keras hati. Kadang-kadang kita hidup hati tak tenang. Itu juga adalah musibah, adalah balasan daripada Allah. Jangan tunggu bangunan runtuh dulu baru ada ujian. Tak? Baru pandai nak berdoa. Ni kita nak lakah pergi masjid, itu pun satu bala dah. Sebab apa? Bila kita jauh dengan masjid, yang pertama kita jauh dengan majlis ilmu, kita jauh daripada rahmat, kita tak dapat daripada doa-doa daripada malaikat. Ni orang duduk dalam majlis ilmu, antara taman daripada taman syurga Allah. Sebab apa dipanggil taman syurga? Sebab tempat orang dapat ketenangan. Contoh orang dapat ketenangan, mari masjid ngatuk mata. Juga tak? Tak, tenang. Sebab apa? Kadang ada majlis zikir, kadang ada kuliah boleh menjatuhkan air mata kita, kadang ada kuliah boleh menjetik hati kita. Sebab apa? Duduk rumah isteri kita nasihat, abang buat gini, abang buat gini, abang buat gini. Isteri senyap kau. Mu apa isteri kan? Tambah pula anak. Ayah boleh buat gini. Hidup baru setahun jagung, kita makan garang 5 kilo. Tu darah tinggi tu. Dia tak mau dengar buah nasihat. Lalu dia mari masjid. Bila mari masjid, dia dapat, dia menangis. Kan? Jadi rumah Allah ni dia ada malaikat duduk berdoa. Sebab apa dipanggil majlis ilmu, dipanggil taman daripada taman-taman syurga. Sebab tu duduk dalam majlis ilmu, dia akan dapat ketenangan, rahmat, mawaddah.
Sedap duduk. Bukan sebab kapek tebal, bukan sebab aircon, bukan. Tak percaya pergi masjid hak lama-lama pun. Masjid kayu, pak ada kipas saja. Sedap duduk. Sebab apa? Allah pelihara rumah-rumahnya. Kan? Hidup pergi Medan nak dapat ketenangan. Pergi Jaya ujung bulan, awal bulan boleh pergi ya, hari tarikh cegi ya tengah-tengah bulan. Pergi tengah bulan. Tengah bulan, tengah tak ada pak bayar ni bayar tu pergi agak tengah liap besar kan. Sakit pala. Isteri lorong ni pergi lari lorong tu. Tak. Apa agak kaunter tanda hayat. Dengan isteri-isteri dia kena. Maka tempat tenang ni adalah masjid. Ni antara tempat yang Allah pelihara tempat ni. Maka di sini maka di sini disebut kepada kita akan diberi kepada orang yang tidak membayar zakat ni, iaitu laknat. Berapa? 70 laknat. 70 laknat. Maka kita nak lari daripada laknat ini, nak terpelihara daripada laknat ini, kita mari masjid. Bukan time kita ada hajat untuk buat tahlil, kan? Tak nak buat tahlil anak arwah keluarga kita baru ada nampak. Tak? Ataupun ada kematian keluarga kita baru nampak. Apa nak minta Tok Imam buat tahlil, nak minta Tok Imam buat sembahyang, dia sembahyang jenazah baru mari. Bukan waktu tu. Jadi kita mari juga supaya apa? Supaya Allah pelihara hidup kita daripada apa yang kita tak ingin, iaitu bala-bala yang Allah Subhanahu Wa Taala sedia kepada orang yang kufur, orang yang buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah daripadanya diturunkan ke atas orang Yahudi dan Nasrani, yakni Kristian, dan selebihnya yang tinggal itu diturunkan ke atas orang yang tidak memberi zakat. Wallahu a'lam. Dengar akan datang kita jumpa pula. Insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita ambil manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.